Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita akan masuk dalam bab yang ke-6 berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Jadi antara ataupun apa yang akan kamu belajar dalam bab ini ada 4 perkara. Tetapi untuk hari ini kamu hanya akan belajar untuk satu sahaja berkaitan dengan sumber semula jadi di Malaysia. Jadi, kamu akan kaji ataupun kamu akan berkenalan apa sumber-sumber semula jadi yang ada di Malaysia. Untuk slide seterusnya, ini adalah maksud sumber semula jadi. Apa itu sumber semula jadi? Adalah bahan atau sumber yang terdapat di sekeliling kita. Terdapat dua jenis sumber semula jadi, yaitu sumber yang boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Ingatnya, ada dua jenis sumber semula jadi yang boleh diperbaharui dan juga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui dia merujuk kepada sumber yang tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan. Sumber ini boleh diperbaharui melalui beberapa kaedah. Jadi nanti kamu akan tengok apa itu sumber-sumber yang boleh diperbaharui. Yang penting sekarang kamu faham apa itu konsep sumber boleh diperbaharui. Sumber boleh diperbaharui adalah sumber yang tidak akan habis. Oke, itu sumber yang pertama. Sumber yang kedua adalah sumber yang tidak boleh diperbaharui. Dia berlawanan. Kalau tadi sumber boleh diperbaharui adalah sumber yang tidak akan habis. Manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui adalah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus jika penerokaan sumber itu tidak dirancang atau dikawal dengan baik. Jadi, nampak sudah perbezaan apa itu sumber boleh diperbaharui dan juga sumber yang tidak boleh diperbaharui. Oke. Ini adalah contoh, kita akan masuk kepada sumber yang boleh diperbaharui dulu. Oke, sumber boleh diperbaharui, apa maksudnya tadi adalah sumber yang sentiasa ada. Oke, tidak akan pupus. Antara sumber-sumber yang boleh diperbaharui ada 4. Yang pertama adalah hutan, tenaga surya ataupun tenaga matahari, tani ataupun tanah, dan juga sumber air. Oke, ini 4 adalah sumber yang boleh diperbaharui. Maksudnya, keempat sumber ini tidak akan pupus. Oke, kita pergi ke satu-satu. Hutan dia ada banyak. Kalau di Malaysia dia ada banyak hutan seperti hutan paya, hutan gunung, hutan hujan tropika, dan juga hutan pantai. Oke, yang kedua air. Sumber boleh diperbaharui yang kedua adalah air. Contohnya air bawah tanah, air paya, air tanah, air laut, air sungai, dan juga air tasik. Manakala tani pun banyak jenis. Tani berpasir, tani aluvium. Tani aluvium ini adalah tani untuk menjalankan penanaman padi. Pasir untuk kelapa. Oke, beris, laterit, dan juga gambut. Dan sumber yang boleh diperbaharui yang sentiasa berterusan adalah tenaga surya. Jadi, sumber yang boleh diperbaharui ini maksudnya adalah sumber semula jadi yang diberikan Tuhan kepada kita. Oke, masuk kepada sumber tenaga alternatif. Apa maksudnya sumber tenaga alternatif? Oke, tengok yang pertama. Berasaskan alam semula jadi seperti surya, angin, air, ombak, kolam, air panas, sisa tumbuhan, dan tinja haiwan untuk menghasilkan sumber kuasa elektrik. Maksud sumber tenaga alternatif di sini dia merujuk kepada sumber-sumber lain yang boleh digunakan untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Contoh, cikgu bagi contoh tenaga angin. Oke. Lagi tenaga surya dapat digantikan menjadi tenaga elektrik. Sumber tenaga alternatif yang kedua bersifat mesra alam dan digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan api fosil seperti minyak, gas, dan arang batu. Contoh tenaga alternatif ialah penjanaan kuasa hidroelektrik. Ini contoh dia ya. Tenaga surya, biomas, ombak, geoterma, dan juga angin.
Antara sumber tenaga alternatif di Malaysia, ini cikgu sudah bagi contoh dia. Contohnya tenaga hidroelektrik, tenaga surya, tenaga biomas. Tenaga biomas ni dia adalah tenaga daripada sisa-sisa tumbuhan yang diproses. Okey. Dan yang terakhir adalah tenaga angin. Okey, sekarang kita pergi tengok kepada sumber yang tidak boleh diperbaharui. Tadi sumber yang boleh diperbaharui dia merujuk kepada sumber yang sentiasa ada dan tidak akan pupus. Jadi sumber tidak boleh diperbaharui adalah sumber semula jadi yang akan habis atau pupus dalam jangka waktu yang tertentu jika penerokaan sesuatu sumber itu tidak dikawal dan dirancang dengan baik. Sumber tidak boleh diperbaharui antaranya terdiri daripada sumber mineral yang diperoleh dengan menggali atau melombong permukaan dan kerak bumi. Terdapat sumber mineral yang digali di dasar laut seperti petroleum dan gas asli. Sumber mineral pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu sumber mineral logam dan juga bukan logam. Jadi maksudnya sumber yang tidak boleh diperbaharui ini adalah sumber alam semula jadi, tetapi dia akan pupus kalau tidak dijaga dengan baik. Contohnya macam petroleum dan juga gas asli. Okey, tadi sebelum ini kamu belajar berkaitan dengan sumber mineral terbahagi kepada dua, logam dan juga bukan logam. Jadi untuk next slide, ini adalah contoh sumber mineral logam. Contohnya emas, biji timah, biji besi, kuprum dan juga bauxit. Okey. Jadi kesemua contoh sumber mineral ini dia adalah yang tidak boleh diperbaharui. Maksudnya contoh emas, satu hari nanti dia mungkin akan pupus. Biji timah, satu hari nanti dia mungkin akan pupus. Itu maksudnya sumber yang tidak boleh diperbaharui. Pupus di sini maksudnya dia hilang. Tiada sudah. Okey, dan last sekali adalah contoh sumber mineral bukan logam. Bukan logam contohnya kaolin untuk membuat tembikar, batu granit, gas asli, pasir, petroleum dan juga arang batu. Okey, ini pula merujuk kepada sumber mineral bukan logam. Okey, jadi ada 1, 2, 3, 4, ada 6. 6 contoh sumber mineral bukan logam. Okey, jadi itu sahaja yang kita belajar. Kamu berkenalan sudah berkaitan dengan sumber semula jadi yang ada di Malaysia, iaitu 2 sumber semula jadi di Malaysia yang boleh diperbaharui dan juga tidak boleh diperbaharui. Sumber yang boleh diperbaharui maksudnya yang sentiasa ada dan tidak pupus. Manakala sumber yang tidak boleh diperbaharui dia merujuk kepada sumber yang akan pupus kalau tidak diselenggara ataupun tidak diurus dengan baik. Dan sumber tidak boleh diperbaharui terbahagi kepada 2, iaitu logam dan bukan logam. Okey, jadi kamu akan jawab soalan di dalam grup. Thank you.